Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad kerana rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu kerana kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keredaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahsia berita-berita Muhammad kepada mereka kerana rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Awak menangis ke? Kenapa awak menangis? Kopi ni kan minuman kesukaan para nabi-nabi, wali-wali. Terkenal mereka bila minum kopi ni. Rindu. Sabda Rasulullah SAW, selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula malaikat akan beristighfar meminta ampun untukmu. Maksud hadis. Nikmati kopi Oliang Ikhwan. Sehirup kopi, sayu pilu dan rindu di hati. Allahu Akbar, Allah. Sembahyang tiang agama, kerjakanlah segera. Kalau kita lalaikan, kalau kita tinggalkan, artinya kita telah meruntuhkan agama. Dirikanlah sembahyang tepat pada waktunya, kerjakan berjemaah, luruskanlah shafnya, betulkan bacaannya, fahamilah maksudnya. Allahu Allah, luruskanlah shafnya. Allahu Allah, betulkan bacaannya. Allahu Allah, fahamilah maksudnya. Bila kita sembahyang tiada penghayatan, maka akan tertutup seluruh pintu
Jauhlah berjalan bermusafir, melihat kebesaran dan keagungan Tuhan, menimba ilmu dan pengalaman, menenangkan jiwa dan pikiran. Mari bermusafir bersama, jauhlah ikhwan, berjalan mencari Tuhan, berjalan mencari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam rancangan Jauhlah Ikhwan. InsyaAllah pada kali ini kami akan membawa anda menyelusuri sejarah seorang tokoh pembebas Mesir yang juga merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Sayyidina Amr al-As radhiyallahu anhu. Mari bersama-sama kita menghayati perjalanan perjuangan beliau di bumi Nujaba ini. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mesir adalah antara negara yang masih belum mendapat syiar Islam, yang merupakan negara yang berada di bawah pemerintahan Rom. Walau bagaimanapun, hubungan Mesir dengan kaum muslimin di waktu itu bukan saja dengan ikatan biasa, tetapi ikatan rohaniah yang menyimpulnya. Justru Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan dalam sabdanya, "Sepeninggalanku nanti, Mesir adalah menjadi kewajipan kalian untuk membebaskannya. Maka perlakukanlah ke atas penduduknya dengan baik kerana mereka mempunyai ikatan dan hubungan kekeluargaan dengan kita." Maka Sayyidina Amr al-As radhiyallahu an adalah sahabat yang sangat memburu keberkatan bagi membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Cadangan pembukaan Mesir adalah idea daripada Sayyidina Amr al-As radhiyallahu an yang mencadangkan kepada Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada mulanya, cadangan ini tidak mendapat sebarang keputusan oleh khalifah, tetapi atas kesungguhan Sayyidina Amr al-As, khalifah akhirnya bersetuju. Sebelum bertolak, Khalifah Sayyidina Umar memberitahu Sayyidina Amr bahawa beliau akan mengirimkan sepucuk surat kepadanya. Tanpa perasaan gentar dan takut, Sayyidina Amr bertolak menuju ke tanah Mesir itu dengan berbekalkan 4,000 orang tentera. Sayyidina Umar tetap memantau pasukan ini. Beliau sentiasa meneliti khabar-khabar tentang Rom di Mesir dan juga sentiasa berbincang dengan pembesar sahabat. Hasil beberapa perbincangan dan mendengar khabar-khabar tentang Rom, Sayyidina Umar merasa bimbang dengan pasukan Sayyidina Amr al-As kerana khawatir mereka tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang begitu kuat dan banyak jumlahnya. Akhirnya, Amirul Mukminin menulis sepucuk surat kepada Sayyidina Amr. "Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkatan dari Allah." Sayyidina Amr al-As tidak seperti raja-raja yang lain. Apabila dapat menawan sesebuah negara, mereka akan membina istana atau kediaman yang mewah. Berbeza dengan Sayyidina Amr yang membina masjid mengikut arahan Sayyidina Umar al-Khattab untuk memudahkan masyarakat Islam mendirikan solat Jumaat. Sekarang saya berada di Masjid Sayyidina Amr al-As, yang mana masjid ini merupakan masjid yang pertama dibina di benua Afrika oleh Sayyidina Amr al-As dan para sahabat. Sayyidina Amr al-As berhajat ingin membina sebuah masjid di sebuah tanah berhampiran dengan kediamannya yang dimiliki oleh seorang wanita tua Yahudi. Maka Sayyidina Amr al-As pun berunding dengan wanita tua tersebut dan akhirnya
wanita Yahudi itu memberikan tanah seluas kulit kibas kepada Sayyidina Amr al-As. Kerana kecerdikannya, beliau menggunting kulit kibas tersebut seperti helaian benang dan mengukur sekeliling tanah mengikut panjang helaian benang kulit kibas tersebut. Hasilnya, beliau mendapat tanah yang sangat luas untuk membina sebuah masjid. Namun begitu, wanita Yahudi tersebut tidak berpuas hati dan ingin bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar yang berada di Madinah. Setibanya di Madinah, Yahudi tua tersebut menceritakan perihal Sayyidina Amr al-As kepada Khalifah. Merah pada muka Khalifah mendengar khabar tersebut. Kemudian, beliau lantas mengambil sebatang tulang unta dan menggores huruf alif menggunakan hujung pedangnya di tulang tersebut dan membuat palang di hujung huruf alif tersebut. Beliau memberikan tulang itu kepada wanita Yahudi tersebut dan mengirimkan kepada Sayyidina Amr al-As. Wanita tua tersebut dalam keadaan terpinga-pinga kembali ke Mesir membawa tulang tersebut menyerahkan kepada Amr al-As. Sayyidina Amr menangis tersungkur kerana terlalu terkejut dengan kiriman itu. Kemudian beliau terus mengarahkan pasukannya meruntuhkan semula masjid yang sudah separuh dibina. Sebelum masjid tersebut diruntuhkan, wanita Yahudi tersebut datang kepada Sayyidina Amr dan menghalang perbuatan tersebut dan bertanyakan apakah maksud sebenar kiriman khalifah itu. Kemudian, Sayyidina Amr menjelaskan bahawa tulang unta kiriman khalifah tersebut bermaksud, sehebat manapun kita hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Huruf alif dan goresan pedang padanya pula menafsirkan bahawa kebenaran dan keadilan haruslah ditegakkan. Jika tidak, beliau akan dipancung sendiri oleh khalifah. Itulah tafsiran pada goresan palang tersebut. Akhirnya, wanita tersebut memeluk Islam kerana melihat keadilan dan ketakwaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungai Nil, sungai yang pernah menjadi saksi keajaiban dan kekuasaan Tuhan hingga ke hari ini. Tenang airnya yang mengalir yang menyimpan pelbagai cerita yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. Masyarakat dunia pada hari ini menjadi saksi bagaimana Sungai Nil yang tidak pernah kering walaupun kemarau yang berpanjangan. Sekarang saya berada di Sungai Nil. Mari bersama-sama kita menelusuri Sungai Nil yang penuh dengan keberkatan ini. Menyingkap kembali sejarah ketika Mesir telah jatuh ke tangan Islam, akan tetapi masyarakatnya masih banyak yang mengamalkan amalan yang bertentangan dengan syarak. Sehinggalah tiba 1 bulan, Sungai Nil semakin surut dan hampir mengering. Sekumpulan penduduk datang menemui Sayyidina Amr al-As mengadukan masalah itu. Mereka berkata, Sungai Nil ini akan kering jika kami tidak memenuhi permintaannya dengan mengorbankan anak gadis yang telah berhias seelok mungkin lalu dilemparkan ke dalam sungai itu setiap tahun. Perbuatan itu ditegah oleh Sayyidina Amr al-As dan berkata kepada penduduk Mesir bahawa perbuatan itu melanggar dengan ajaran Islam. Sayyidina Amr al-As radhiyallahu an lalu mengirim surat kepada Khalifah Umar al-Khattab radhiyallahu an di Madinah mengabarkan apa yang sedang terjadi di Mesir berkaitan Sungai Nil. Khalifah kemudian membalas surat Sayyidina Amr dan mengkhabarkan bahawa apa yang dikatakannya kepada penduduk Mesir adalah benar. Khalifah Umar juga mengabarkan bahawa ia telah menulis surat kepada Sungai Nil yang bermaksud, dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari hamba Allah Umar, Amirul Mukminin kepada Nil Mesir. Wahai Nil Mesir, apabila kamu mengalir itu kerana kamu dan kerana keinginanmu, maka janganlah kamu mengalir lagi kerana kami tidak memerlukanmu. Namun,
Apabila kamu mengalir itu kerana perintah dan ketentuan Allah, dan memang dialah yang telah mengalirkanmu, maka kami memohon kepada Allah untuk mengalirkanmu kembali. Apabila surat yang ditulis oleh Khalifah Umar Al-Khattab tersebut sampai ke tangan Sayyidina Amr al-As, lantas beliau pun terus mencampakkan surat tersebut ke dalam sungai Nil. Dan Masya Allah, dengan keberkatan dan karamah beliau, sungai yang kering kontang sebelum ini akhirnya mengalir dengan deras dan banyaknya hingga ke hari ini. Itulah kebahagiaan di waktu sempit. Masjid Makam Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an yang terletak di kaki Bukit Jabal Muqattam ini menyaksikan bagaimana jasad seorang tokoh yang sangat berjasa di bumi Mesir ini disembunyikan keberadaannya demi mengelakkan dari berlakunya sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Rupanya tidak ramai yang mengetahui tentang kewujudan makam Sayyidina Amr al-As radhiyallahu an yang terletak berhampiran dengan makam Sayyidina Uqbah ini. هذا المكان قيل والله أعلم أنه يوجد به جسد الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. ولماذا تم دفنه في هذا المكان؟ قيل أنه أمر ابنه أن يدفنه سرا خشية أن تحدث فتنة بسبب حب المسيحيين له الذي حرره من طغي الرومان في عصره، فقال لابنه ادفني سرا، لأن المسيحيين لو سمعوا بخبر وفاتي حياخذون عندهم بالكنيسة وستحدث فتنة. فهو قيل والله أعلم هنا حد من الناس الأولياء الله الصالحين الكبار جي هنا وقال جسد سيدنا عمرو بن العاص مدفون هنا أمرا منه خوفة من حدوث فتنة بسبب حب المسيحيين له الذي خلصهم وحررهم من طغي الرومان. والذي بنى هذا المسجد القائد صلاح الدين الأيوبي، بناه إكراما للصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني، والله أعلم كما مسجل بالتاريخ الإسلامي على حسب ما Sejarah membenarkan perkara ini. Ramai cendekiawan barat sangat mengagumi pribadi gubernur pertama Empayar Islam di bumi Kinanah ini. Sikap beliau yang sangat meraikan dan tidak memaksa terhadap kaum Kristian Koptik di Mesir akhirnya membuatkan mereka jatuh hati dengan Islam. Akhirnya Islam tersebar luas di bumi Afrika dengan bermulanya keislaman penduduk Mesir hasil daripada dakwah dan keberkatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Amr al-As radhiyallahu an. Para penonton yang dikasihi sekalian, nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan. Semoga kita bertemu kembali di episod yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai sekarang saya masih lagi susah nak percaya, sebab yelah dulu kami duduk serumah, study sama-sama, makan sama-sama, lepak sama-sama kan. Tapi sekarang semuanya dah berubah. Seingat saya berlaku peristiwa tu pada mula-mulanya waktu tu malam Jumaat. Masa tu kami baru balik daripada masjid dengan tazkirah.
Mi, kau beli toge ni kat mana, Mi? Dah dapat depan tu lah. Dapat depan? Aku tak yakin sangat dengan toge diorang ni. Kan pernah jadi isu sebelum ni, diorang buat toge pakai urin. Tu yang toge diorang nampak gemuk, segar, tapi belum tentu suci. Alah kau Jan, apa kau nak risau sangat? Bukan kita nampak pun macam mana. Alah, anggap je lah halal. Aku bukan apa Zam. Benda kita makan masuk dalam perut, jadi darah daging. Kita nak kena pastikan juga kesucian dia dan kebersihan dia. Aku ingat lah nak buat toge sendiri lah. Ya, waktu tu kami memang silap lah. Kami tak support dia langsung dan condemn semua usaha dia. Yelah, pelik lah kan. Dia nak buat toge, macam tak ada benda lain dia nak buat. Kadang-kadang rasa macam putus asa jugalah. Sebab kawan-kawan pun tak berapa nak support. Tapi saya cakap pada diri saya sendiri, kalau betul lah aku buat ni kerana Allah, saya yakin Allah pasti akan bantu dan akan tunjukkan jalan-jalannya. Yang penting tawakal, serah 100%. Yelah, sebab kita kan hamba, mana ada kuasa daya dan upaya. Kalau Allah nak bagi jadi, jadilah. Bagi saya, dia memang seorang yang cekal dan tak pernah putus asa. Pada peringkat awal dia bermula buat toge tu, daripada zero, tak ada basic dan tak tahu apa-apa lah. Tapi saya tengok dia ni memang seorang yang sangat tinggi cita-cita dia. Dia mula belajar daripada buku, buka YouTube, search Google, telefon, WhatsApp dan tanya kawan-kawan semua. Dan mula dia buat toge tu memang banyak kesilapan, gagal. Tapi itulah orang kata belajar daripada kesilapan. Dan selepas 2-3 minggu seingat saya, Ijan berjaya hasilkan toge dia sendiri. Tapi pada waktu tu bagi kami rasa macam biasa-biasa je lah. Boleh tahan menjadi juga toge kau ni Jan. Itulah, tapi kau tanam toge ke Jan? Kau pesin sangat lah kita jimat tanam sendiri daripada beli kat kedai tu. Betul? Kot lah kau tanam buah durian ke, buah anggur ke, berbaloi lah juga jimat. Zam, Mi, ini bukan soal jimat 10 sen, 20 sen, 100, 200. Ini soal kesucian makanan yang dia ada kait-mengait dengan hati. Maksud saya macam ni lah. Makanan yang suci, bersih, halal, InsyaAllah dia akan membentuk hati yang bersih. Dan cerita pasal toge ni tak habis kat sini je. Dah ada satu benda yang besar berlaku yang telah berubah hidup si Ijan. Banyak sangat toge ni Zam. Ini makan 3 orang belum tentu habis. Toge ni kau simpan lama, esok belum tentu elok. Zam, nak tolong lah, bagi orang sebelah lah toge ni. Jiran sebelah tu mau pindah lah. Tak, kalau kau nak bagi toge, bagilah kelas sikit, Karipap ke, Sri Muka ke. Tak apa lah Zam, kalau kau berat, biar aku dah hantar. Dan memang saya tak sangka lah, jiran sebelah rumah kami tu, Encik Zainul, dia adalah seorang usahawan yang berjaya dan memiliki hampir 30 buah pasaraya di seluruh negeri. Waktu dia bagi saya toge tu, memang saya terkejut sangat. Sebab saya dapat tahu yang toge tu dibuat sendiri. Tapi apa yang menarik bukan pada toge tu. Yang menarik pada minat saya ialah dia ni seorang yang ada jiwa, matlamat dan cita-cita yang besar. Yang ini tak ada pada orang lain. Encik Zainul ada cadangkan untuk pasarkan tauge saya ke seluruh pasaraya dia. Pada mulanya saya tak berapa nak confident lah, sebab ialah dengan masalah tempat, kemudahan dan sebagainya. Tapi Encik Zainul sanggup bantu saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya dapat mulakan perniagaan saya tanpa membuat pinjaman 1 sen pun daripada bank. Alhamdulillah, setakat ni saya sangat berpuas hati dan yakin selepas menggunakan tauge berkat ni. Kerana tauge berkat ni suci, halal lagi bersih. Setakat ni permintaan terhadap tauge berkat ni sangat tinggi lah. Sampaikan saya tak dapat penuhi permintaan pelanggan-pelanggan saya. Saya harap saudara Ijan dapat tambahkan lagi kuantiti tauge dia
supaya saya dapat bagi penuhi permintaan pelanggan-pelanggan saya. Sejak menggunakan tauge berkat ni, banyak masakan yang menggunakan tauge berkat menjadi lebih berkualiti. Banyak pelanggan yang merespon tauge berkat ini lebih sedap daripada yang sebelum kami gunakan. Alhamdulillah, nyong ki memang doyan banget karo jangan-janganan ki. Terutama ki tauge berkat ki. Wah, wis angger mangan ki, pas mangan, wah awake krasa seger banget lah. Dan saya sangat menyokonglah usaha yang dilakukan oleh saudara Ijan ni terhadap usahanya menghasilkan barangan untuk orang kita. Saya akan pastikan setiap kali masakan saya akan gunakan tauge berkat. Okey, enak ki, bagus ki, tauge berkat ki. Alhamdulillah, sekarang Ijan dah pun berjaya. Ada perniagaan sendiri, ada isteri, ada anak, ada keluarga yang bahagia. Dan kami sebagai kawan-kawan lah, kawan rapat lah, turut tumpang merasa gembira dan bangga. Kami macam ni lah, masih macam dulu lagi. Baik bila lah kita nak berjaya ni? Kawan-kawan kita semua dah berjaya. Mi, timun ni kau beli kat mana? Aku dapat bantu lah. Ya, aku ingat aku nak tanam timun lah, Mi. Jadi saya seru kepada semua masyarakat di luar sana agar kita memperbanyakkan lagi produk Islam yang suci, bersih dan halal, kerana ia adalah tuntutan fardu kifayah. Kalau kita tak dapat buat semua sekalipun, janganlah kita tinggalkan semua. Kita jangan jadi orang yang hanya pandai bercakap tapi tidak ada apa-apa hasil dalam tindakan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah juala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir berkelana, luaskan pandangan saujana. Bermusafir berkelana, kenallah Tuhan Maha Pencipta. Rabbi, Allah 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 Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan,
keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan sarjana. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Penat lelah mainan safar, tempuhi ranjau banyak bersabar. Reti lesu tidak menentu, surga menjadi idaman kalbu. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan. Kita yang ada guru, ada mursyid, ada panduan, kita dikehendaki kena berada di tengah-tengah masyarakat. Di antara benda yang ada di tengah masyarakat, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Penat lelah mainan safar, tempuhi ranjau banyak bersabar. Reti lesu tidak menentu, surga menjadi idaman kalbu. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan sarjana. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Kasih sayang yang bermula dengan senyuman akan mengukirkan keindahan di hati. Senyuman yang indah sudah tentu bermula dengan gigi yang sihat dan kuat.
bangun, tahajud. Jun, bangun tahajud Jun. Ilyas, Uji. Jun. Bangun Uji. Ilyas. Bangun Uji. Semoga kawan dah bangun Uji. Amin. Ilyas, Jun, Mujib mana? Empok. Alah, Mujib tu macam tak kenal pula. Pagi-pagi ni biasalah tidur lepas subuh. Ada kat bilik belakang tu. InsyaAllah Mujib. Beratnya. Tak apalah, saya pergi cari dia dulu. Korang boleh sambung ngaji. Ya Allah Mujib. Mujib. Ya Allah Mujib. Mujib. Lepas subuh Mujib. Sekejap lagi kafe. Ya Allah, Bandia. Abang tak tahu kan semalam saya kemasang seorang je. Dah seorang. Ribut pula tu. Tolonglah jangan kacau saya nak tidur. Alah, Mek dia tahulah kamu penat. Orang lain pun penat juga. Jadi menjadahlah sikit pagi ni. Kawan-kawan lain semua tengah tunggu nak ngaji tu. Dia Mujib. Alah, Bandia. Hari ni saya betul tak larat. Hari ni je saya tidur lepas subuh. Esok saya dah tak pernah, insyaAllah. Alah, Mujib kenal lah kamu ni Mujib. Memang jangan suka tidur lepas subuh. Mujib. Rezeki dah masuk lah Mujib. Mujib. Mujib, pelaknya mata. Dia panggil. Bang. Bang, selamat datang di sekolah. Awak nak makan apa? Apa asal lapar sangat tu? Bukan bang. Saya nak tumpang tandas, sakit perut. Oh, tanda. Ada yang makan. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Lega perut saya ni. Nak makan dulu kan? Apalah bang, saya baru lepas makan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Pelanggan tandas. Assalamualaikum bang. Saya ada jual cincin Turki. Macam petal ni bang, ni cantik bang. Bintang pula bintang, Johor pun boleh. Mahal ni bang, suka senang apa ni? Tak nak nanti jangan misal. Okey? Jaga lah Assalamualaikum. Mana panggil ni? Kau tak kena makan ke? Ya Allah, tolonglah. Mujib. Apa? Ni abang dia panggil, jom. Okey. Okey, sekarang ni dah pukul 3 lebih.
Kita buka kedai tadi sebelum kedua. Lebih 1 jam. Kita tak ada seorang pelanggan pun. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah. Kita taubatkan segala dosa-dosa kita. Diangkat segala jejak kita. Dan kalau ada yang sangat-sangat hati tu, kita maaf-maafkan. Kasih sayang. Moga Allah respon. Didatangkan rezeki yang bercurah-curah. Abang Lia, saya minta maaf dengan Abang Lia disebabkan perangai saya pagi tadi. Saya tidur lepas subuh. Allah nak bagi rezeki, tapi saya tolak rezeki Allah. Saya dah suruh mohon ke Allah. Amalnya saya dah buat hijab. Lepas tu saya nak minta Allah tolong. Saya nak minta maaf juga pada kawan-kawan Ilyas, Jun. Saya banyak sakitkan hati kawan-kawan. Jadi di atas budi hati korang, Abang Lia, Ilyas dan Jun, tolonglah maafkan saya. Mujib, saya nak minta maaf kepada Mujib sebab selama ni saya rasa saya paling baik. Saya selalu mengata Mujib, sedangkan saya pun sama buat saya singgung-singgung hati dengan kamu. Alhamdulillah Mujib. Itulah sebenarnya yang kita kena buat. Sentiasa rasa salah. Yang salah mengaku angkat tangan. Kita taubatkan sama-sama. Moga Allah ampunkanlah semua dosa-dosa kita. Bila bersalah mengaku angkat tangan, biarpun satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedai buka? Buka. Kami duduk di luar ya? Tengok Allah dah respon. Jadi sama-sama kerja-kerja kita. Moga Allah bantu kita dengan kedai. Cik, awal. Burger Maxi! Dah banyak habis ni. Rezeki. Bang. Bang kerja restoran kan? Restoran abang ambil orang tak? Umpah mengapa? Macam ambil orang. Dah rezeki. Kamu belum kenal lagi isteri kamu tu siapa. Sehinggalah ayah. Abang ingat kan? Abang nak selamatkanlah mak dia. Apa? Nak kahwin lagi satu. Ish, dasar orang lelaki. Dia hidup senang sikit, mula nak tambah bini. Dah dapat isteri yang baik macam akak ni pun, masih lagi nak tambah. Tak, kajian sekarang ni satu lelaki bersamaan dengan 11 wanita. Andailah seorang lelaki digalakkan kahwin seorang je, kami yang 10 lagi ni nak letak kat mana? Orang dah jaga anak ni, buat baik-baik, layan dia setiap hari.
kahwin. Aduh, sakit. Nak tanya sikit abang boleh? Abang pernah pergi haji? Kamu bulan lepas haji kedua abang buat. Umrah tu ulang alik pergi. Takkan kamu tak tahu? Saya tahu bang, saja tanya. Abang beruntung tau. Sampai 2 kali pergi haji. Jadi saya nak tanyalah. Abang pergi haji tu, abang tidur sama? Ya. Terima kasih. Sama. Apa? Kita tiru Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar kan? Okey, betul. Kalaulah Nabi Ibrahim itu tak mengamalkan poligami, contoh Nabi Ibrahim hanya dengan Siti Sarah saja, seorang isteri dia, tak berlaku rukun haji. Oleh kerana perasaan cemburu Siti Sarah lah apabila Siti Hajar mengandung, itulah menyebabkan Siti Hajar dihantar ke padang tandus di Mekah sampailah Nabi Ismail dilahirkan. Kalaulah tak berlaku peristiwa itu semua, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah semuanya duduk di Palestin. Jadi tak adalah ibadah haji kita. Betul lah. Tak sangka rupanya poligami ni ada kena mengena dengan rukun haji. Wah. Terima kasihlah Tuan Robi. Banyak ilmu abang dapat hari ni. InsyaAllah abang akan backup kamu di belakang. Okay, jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum. Salam. Apa? Maaf Puan, boleh saya tahu punca tangan Puan lecok? Macam ni, doktor. Pagi tadi, waktu saya tengah goreng-goreng cekodok tu, fikiran saya tengah terganggu. Saya sebenarnya tengah marahkan suami saya. Oh, marah kenapa? Suami saya nak kahwin lagi, nak kahwin dengan janda dekat dengan rumah saya tu. Masalah tak mampu nak memadu kasih tak ni? Yalah doktor. Sebenarnya Puan, saya pun mengamalkan poligami. Amal poligami? Ya. Mula-mula tu nak terima tu memanglah susah sikit lah, macam-macam perangai saya buat. Tapi suami saya sabar je lah kerana saya. Sampailah saya dapat satu hikmah. Hikmah apa doktor? Puan tahu tak, ada satu pil yang paling mujarab untuk menyakitkan dan minta nafsu wanita. Apa dia doktor? Poligami lah. Poligami? Suami anak keberapa ni? Ni anak saya, nombor 3. Mana suami akak? Suami saya dekat luar negara. Tapi saya tak kisah je sebab adik-adik padu saya tolong jaga saya. Adik madu? Dengan poligami lah kita dapat menghentak-hentak nafsu kita, menundukkan nafsu kita. Nafsu wanita kan jahat. Bila nafsu kita ditundukkan, maka kita akan dapat takut Allah dan rindu Nabi. Dan itulah keselamatan kita dunia dan akhirat. Kalau tidak, wanita selalunya tersalah memberi cinta. Sepatutnya cinta kita hanya pada Allah, bukan pada suami.
Abang. Ifah minta maaf. Ifah banyak salah dengan abang. Ifah banyak dosa. Selama ni Ifah selalu ikutkan perasaan Ifah je. Abang, Ifah minta maaf ya abang. Abang, kalau abang nak kahwin, abang kahwin lah ya. Ifah, abang pun nak minta maaf dengan Ifah. Selama ni abang gurau je dengan Ifah. Tapi sekarang ni abang nampak Ifah macam dah setuju. Jadi apa kata kita reality kan? Abang, kalaulah poligami ni boleh menundukkan nafsu Ifah, Ifah sanggup carikan isteri baru untuk abang.